الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kuliah kita pada malam ini dapat diadakan seperti biasa. Tuan-tuan, insya-Allah di dalam kuliah kita di sini kita akan mengambil sedikit ruang untuk mengenali satu golongan manusia yang sangat berjasa kepada agama Islam, satu golongan manusia yang sangat dekat dengan diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kumpulan manusia yang diredai oleh Tuhan, satu kelompok manusia yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita insya-Allah bermula pada malam ini dan kuliah-kuliah kita yang berikutnya, kita nak membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu caranya kita menyebut kita mencintai Nabi, kita menyebut kita mengasihi dan menjunjung sunnah Nabi. Salah satu cara untuk kita membuktikan, menunjukkan benarnya cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mencintai dan mengenali sahabat Nabi. Jadi sebab itu tanggungjawab kita sebagai orang beriman, kita mengaku sebagai orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sepatutnya kita sebagai orang beriman ini wajib mengambil sedikit masa peluang untuk mengenali manusia yang membawa agama sampai kepada kita. Mereka dikenali dengan gelaran sahabat Nabi. Jadi sebelum kita nak baca nama-nama sejarah hidup sahabat, kisah hidup mereka, sebagai permulaan kepada malam ini, kita nak kenali siapa sahabat dan kelebihan yang Allah letakkan pada diri sahabat Nabi. Salah satu tanda cinta kepada Nabi itu mencintai sahabat-sahabatnya. Sebab itu tuan-tuan, kita pernah dengar ada disebut di dalam hadis Nabi, salah satu cara untuk kita berbakti kepada ibu dan ayah kita yang meninggal adalah kita menyambung hubungan dengan sahabat-sahabat mereka. Maksudnya ada kedudukan sahabat tu adalah, apatah lagi manusia yang kita nak mengaji ni, yang kita nak dengar, yang kita nak kenal ni, yang kita nak baca hidup mereka ini, sahabat yang pernah hidup bersama, berjuang mempertahankan Nabi, meneruskan agama yang dibawa oleh Nabi, menjadi penyambung kepada ajaran Nabi. Kalau tidak ada golongan sahabat ini, kalau tidak ada golongan yang dikenali dengan nama sahabat-sahabat Nabi ini, agama takkan sampai pada kita. Sahabat Nabi ini disebut mata rantai. Daripada Nabi nak sampai agama tu kepada kita melalui mulut-mulut sahabat, melalui jalan-jalan sahabat, baru sampai pada kita. Sahabat yang bawa, sahabat meneruskan apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Maka sebab itu tuan-tuan, kita nak kena kenali tokoh-tokoh sahabat ni.
Sahabat ni banyak. Ada yang menyebut 124,000 bilangan sahabat. Ada juga yang menyebut 144,000 sahabat. Ada kata 124,000, ada kata 144,000. Ada juga yang mengambil pandangan jumlah sebenar sahabat ni tak diketahui secara tepat. Ramai ramai. Jadi tuan-tuan, bukanlah kita nak baca semua tu. Kita nak ambil yang besar-besar ni. Satu malam mungkin seorang, mungkin dua orang cukup lah. Tapi malam pengenalan ataupun malam mukadimah ini, kita nak kenali dahulu siapa sahabat dan kelebihan dan kedudukan sahabat. Yang pertama kita tengok definisi, ta'rif. Bila kita sebut sahabat Nabi ni, siapa dia? Bila kita kata sahabat Nabi ni, sahabi ni, kan? Siapa golongan ni? Okey? Kalau kita tengok apa yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kata beliau, yang dikatakan sahabat Nabi itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi ketika hidup. Orang yang berjumpa dengan Nabi lah. Sebab itu kalau dia tak berjumpa dengan Nabi masa hidup, dia tak bertemu dengan Nabi SAW secara kata apa sedar ni ketika Nabi hidup tu, dia tak boleh title sahabat. Tapi kalau nak kira jumpa dengan Nabi ni, ramai jumpa dengan Nabi. Abu Jahal jumpa, Abu Lahab jumpa. Mereka ni lagi sakan bertemu dengan Nabi daripada Nabi kecil lagi. Abu Jahal, Abu Lahab tu jumpa dengan Nabi ni daripada kecil lagi. Adakah Abu Jahal termasuk daripada sahabat Nabi kerana dia pernah bertemu dengan Nabi? Kita kena baca lagi. Definisi itu tidak berhenti setakat pernah bertemu dengan Nabi. Dia mesti beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Maka terkeluarlah. Bila kita sambung balik takrif itu, maka terkeluarlah sesiapa sahaja yang bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi tetapi tidak beriman. Tidak beriman ni maksudnya apa? Tidak mengikuti ajaran Nabi dan tidak memeluk Islam. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab dan juga musyrikin Mekah ni, walaupun mereka hidup dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, mereka tidak mendapat title sahabat itu kerana mereka hanya bertemu tetapi tidak beriman dengan kerasulan dan agama yang dibawa oleh Nabi. Kita ni sahabat tak? Tuan-tuan sahabat Nabi tak? Kita beriman. Kita mengakui kenabian, kerasulan Nabi kita Muhammad. Kita naik saksi bahawa Nabi itu Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Tapi adakah kita mendapat gelaran sahabat? Adakah kita menjadi sahabat Nabi? Adakah di hujung nama kita radhiyallahu anhu? Ada tak gelaran tu? Taklah, kerana kita tak bertemu dengan Nabi. Kita tak dapatlah gelaran sahabat Nabi tu. So dia kena bertemu, dia kena beriman, dan dia kena ada yang last ni. Dia mestilah mati. Dia mestilah mati, menutup hidup dia, mengakhiri hayat dia sebagai orang Islam. Dia kena ada tiga benda lah: bertemu dengan Nabi, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, dan dia mesti mati hujung usia dia sebagai orang Islam. Maka bila kita tengok takrif ini, ada beberapa poin yang kita boleh ambil perhatian. Pertama, satu,
Sesiapa yang beriman tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dikenali sebagai sahabat. Depa beriman tapi tak jumpa Nabi, tak dan jumpa dengan Nabi, Nabi wafat ataupun depa wafat. Sampai kesudah tak jumpa Nabi. Ashamah Najasyi sebagai contoh yang tuan-tuan kenal. Dia beriman, dia masuk Islam, dia duduk di Habsyah, di Utopia, Avicenna. Dia beriman, tapi dia pergi jumpa tak Nabi di Madinah? Dia jumpa tak Nabi di Madinah? Tak. Nabi hantar sahabat saja pergi, tapi dia sendiri hanya berutusan surat dengan Nabi, tapi dia tak pergi ke Madinah, dia tak pergi jumpa Nabi. Dia tidak dikenali sebagai sahabat. Cuma masa dia meninggal di Habsyah, Nabi semayang jenazah dia di Madinah. Nabi kata dekat sahabat, bangkit, salat, telah meninggal saudara kamu, orang yang saleh, Najasyi. Tapi dia tak jumpa Nabi, dia bukan sahabat lah. Okey. Ada juga di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia bertemu dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi, tetapi dia murtad, dia keluar daripada Islam dan akhirnya dia mati sebagai bukan Islam. Selepas daripada kewafatan Nabi, dia keluar daripada Islam, dia mati sebagai kafir, dia bukan sahabat juga. Tuan-tuan ingat tak? Apabila wafatnya Nabi SAW, munculnya nabi-nabi palsu. Ramai orang yang keluar daripada Islam, sehingga Abu Bakar As-Siddiq melancarkan peperangan kepada orang yang murtad ni, menunjukkan adanya orang yang telah goncang iman dia, keluar daripada Islam selepas Nabi wafat. Mereka ni juga tak dikenali sebagai sahabat. Jadi bukan senang nak dapat title sahabat tu. Jumpa Nabi ni walaupun sekejap, dia kira sahabat. Ada yang tak duduk dengan Nabi, mai daripada jauh, jumpa dengan Nabi sehari dua hari, balik di kampung dia, lepas tu tak jumpa dah, sahabat. Walaupun ada di kalangan ulama yang mensyaratkan kena duduk bagi lama sikit, baru jadi sahabat. Tapi secara umumnya, kalau dia biasa jumpa Nabi, walaupun sekali dia beriman, walaupun lepas tu dia tak jumpa dah, dan akhirnya dia mati di atas Islam, maka kita kenali dia sebagai sahabat Nabi. Penting ni nak masuk dalam gelaran sahabat ni. Sahabat Nabi. Okey. Ada yang jumpa dengan Nabi tapi tak pernah tengok Nabi, tak pernah nampak dengan mata dia sebab dia buta. Dia jumpa Nabi tapi dia tak tengok. Pasal tu ulama sebut jumpa, ulama tak kata tengok. Ulama kata siapa yang bertemu dengan Nabi, sebab ada yang bertemu tapi tak nampak, yang tak tengok. Dia tak nampak muka Nabi, dia tak tengok pasal dia buta. Abdullah bin Umi Maktum, dia beriman, dia jumpa tapi dia tak nampak Nabi, dia tak tengok pasal dia mata dia buta. Tapi dia sahabat lah pasal dia jumpa. Bukan syarat tengok, syarat jumpa. Nampak? Okey? Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, apabila kita sudah mengenali siapakah itu sahabat, yang dikatakan sahabat itu orang yang beriman dengan Nabi dan mati di atas iman, maka kita nak tengok pula bahagian yang kedua, kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey. Antaranya kita boleh tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Fath, surah Al-Fath ayat 18. Saya baca terjemahan terus kerana kita nak meringkaskan masa kita yang terhad ni, kerana kita tak boleh lebih daripada Isyak. Jadi saya baca terus kepada terjemahan.
Tuan-tuan balik, buka balik, tengok balik ayat surah Al-Fatih ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, terjemahan dia, meredai orang-orang beriman ketika mereka berbai'ah, yakni berjanji setia dengan kamu di bawah sepuhun pokok. Ini cerita Bai'atul Ridwan. Ini salah satu daripada ayat yang mengangkat, mengakui, meletakkan sahabat pada satu kedudukan yang sangat mulia. Allah kata Allah redha dengan mereka yang telah memberikan janji setia kepada Nabi di bawah pokok. Yang ni kita sebut sebagai Bai'atul Ridwan, yang mana mereka telah bersumpah setia untuk menuntut bela di atas berita pembunuhan Sayyidina Uthman. Sahabat-sahabat Nabi semua yang duduk bawah pokok tu, yang telah berjanji setia, yang telah memberikan ikrar, Allah kata Allah redha dengan semua yang ada tu. Jadi tuan-tuan, sahabat ni dia ada ranking dia tau. Sahabat ni dia bukan sama level. Semua sahabat ni hebat, terbaik, golongan yang Tuhan redha, tapi dari sudut ranking tak sama. Sahabat ni dia tak sama dari sudut kedudukan. Antara yang tuan-tuan semua kena ingat, di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni, ini cara kita nak kenali sahabat ni, yang paling tinggi, nombor 1 pada kedudukan yang paling hebat, mereka yang terlibat di dalam perang Badar. Ini nombor 1 lah. Yang mana mereka ini dikenali sebagai Ahlul Badar, Al-Badr. Jadi siapa-siapa yang termasuk di dalam golongan Ahlul Badar ni, ini sahabat yang paling tinggi kedudukan dia. Selepas itu, marilah golongan yang berbai'ah di bawah pokok yang Bai'atul Ridwan ni, yang kita baca dalam surah Al-Fat ayat 18 ni. Allah Subhanahu wa taala sambung ayat itu. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu dia menurunkan kepada mereka ketenangan. Dia memberikan balasan untuk mereka dengan kemenangan, iaitu pembukaan kota Mekah yang dekat. So ini ayat yang Allah tujukan secara langsung, khas kepada sahabat Nabi yang duduk bawah pokok tu. Pokok tu ada tak lagi? Pokok yang mereka bersumpah setia, yang mereka berbai'ah tu, ada ke tak ada lagi? Pokok tu dah tak ada dah. Tuan-tuan tak payah pergi carilah. Pokok tu sudah ditebang oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pokok tu tak ada apa pun, tak ada kelebihan pun. Pokok tu peristiwa yang berlaku tu yang Quran sebut. Kan? Okey. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Bai'ah Ar-Ridwan yang berlaku di kalangan sahabat dengan Rasulullah. Allah menyatakan dengan jelas di dalam ayat ini bahawa Allah meredai mereka. Sesiapa sahaja yang Allah redha, tentulah mereka ini akan meninggal di atas iman dan Islam. Apa maksud Allah redha? Satu jaminan mereka akan meninggal sebagai orang Islam. Kita ada jaminan macam tu tak? Tak ada. Tuan-tuan dengan saya ni, ada tak jaminan
walaupun kita mari salat 5 waktu, walaupun kita ni mengaku beriman, walaupun kita melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah, ada atau tidak jaminan tuan-tuan akan menutup hayat tuan-tuan dan saya sendiri di atas Islam? Tak ada jaminan. Tak ada jaminan, tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW banyak mengajar kita, dan dia sendiri menunjukkan contoh, memperbanyakkan ucapan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Tu doa yang dibaca banyak oleh Nabi. Tuan-tuan jangan rasa tuan-tuan dah, saya pun samalah, kita semua ingatkan diri kita. Jangan sangka tuan-tuan, hati ni satu benda yang mudah dibolak-balik, mudah dipusing. Kadang-kadang awal kita ikhlas, di tengahnya belum tentu, tambah di hujung. Sebab itu manusia ni dia tak boleh jamin. Nabi kata, wahai Tuhan yang membolak-balik, yang mengubah-ngubah hati manusia, yuqallibu kaifa yasha. Dalam sebahagian riwayat, Allah itu mengubah hati manusia. Hati ini qalb, benda yang boleh berubah, boleh berpusing. Nabi kata, tetapkanlah hati. Sebab tu saya, tuan-tuan, menasihatkan diri saya, bila kita buat apa-apa kebaikan, doalah supaya Tuhan bagi 2 benda. Tuan-tuan buat satu-satu amalan, tuan-tuan buat satu-satu perbuatan, tuan-tuan buat apa-apa sahajalah kebaikan kepada manusia ke, ibadat ke, apa ke, tuan-tuan minta 2 benda. Satu, ikhlas. Yang kedua, istiqamah. Minta 2 benda. Saya dan tuan-tuan doa, bila kita buat ibadat, bila kita buat amalan, tak kiralah amalan apa pun, yang pertama ikhlas kerana Allah, yang kedua istiqamah. Istiqamah. 2 benda ni tak ada siapa boleh jamin. Cakap tak tentu lagi dengan ikhlas. Panjanglah kalau kita nak syarah. Okey. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut lagi. Kata Jabir bin Abdullah, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-Hudaybiyah, antum khairun ahli al-ard wa kunna 1400. Hadis Bukhari Muslim. Kata Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, Sayyidina Jabir, dia kata apa? Dia kata Rasulullah telah berucap kepada kami yang berada pada hari Hudaybiyah, ketika mana kami mengikat janji setia, Bai'atul Ridwan. Nabi kata apa? Ni Nabi kata, tadi Quran sebut dalam surah Al-Fatah ayat 18, Quran recognize, Quran telah beri satu pengiktirafan. Ni Nabi pula cakap ni dekat sahabat-sahabat dia yang ada bawah pokok tu. Nabi kata apa? Nabi kata, antum khairu ahlil ard, kamu adalah sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini. Tu perkataan Nabi. Antum khairu ahlil ard, kamu sebaik-baik manusia atas muka bumi ini. Manusia yang paling baik mereka yang berada di bawah pokok Ar-Ridwan tadi, Bai'atul Ridwan tadi. Allah puji, Nabi puji, cukup. Allah angkat, Nabi angkat. Tu yang kata sahabat tu. Kan? Okey. Kata Jabir, berapa ramai sahabat yang duduk bawah pokok tu? Agak-agak tuan-tuan, berapa ramai? Jabir kata, wa kunna 1400. Pada ketika itu kami berjumlah
alf, 1400 orang. Jadi 1400 orang ni telah disebut diri mereka itu di dalam Al-Quran dan dipuji di dalam hadis. Okey, nampak? Seterusnya Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat Nabi. Ini ayat yang kedua. Dahsyat tuan-tuan. Pujian mereka ini disebut dalam Quran yang kita duk baca ni. Ayat yang kedua, pasal itu tuan-tuan, agama kita agama mengikut jalan sahabat. Macam mana kita nak faham agama? Kita faham ikut cara sahabat. Pasal itu kita orang Islam dengan sahabat Nabi ni kena rapat, kena kenal, kena tahu, kena sayang, kena cinta. Nama-nama mereka kita kena kenal, sifat mereka, akhlak mereka, kelebihan mereka, kisah hidup mereka, kita kena kenal. Pasal apa? Pasal mereka ini manusia yang dipuji oleh Allah. Kita kalau tuan-tuan duk tengok kan masyarakat kita, sakat 100 orang apa-apalah dalam senarai dikeluarkan oleh majalah tu, 10 orang dikeluarkan oleh pihak tu. Kita akan kaji, kita nak kenal. Pasal depa ni the 100% ke, the 10% ke, 10 orang ke apa ke, kita nak kaji hebat. Sebab apa? Mereka ini mendapat pengiktirafan daripada contoh apa dia tuan-tuan tahu? Tuan-tuan mesakan juga kan? Contoh kita bagi, mendapat pengiktirafan daripada The Times. Ni keresakan lah. The Times sebut ni 10 orang terhebat kan? Ataupun habis sakan sangat pun Malaysia pun bagi pengiktirafan pun kan, tokoh-tokoh pun kita pun kaji. Yang kita duk sebut ni, yang kita nak mengaji tentang mereka ni, yang kita nak kenali mereka ini dipuji oleh Allah. Allah puji. Tapi takkan kita tak rasa apa? Tak teringinkan nak kenal siapa dia yang Allah puji ni? Tak teringinkan nak ambil tahu tentang orang yang Allah puji? Kita puji manusia. Tuan-tuan, saya nak ulas sikit lah, ada masa. Kita kadang-kadang puji orang, pujian kita ni bukannya betul mana pun. Sebab manusia ni dia hanya kenali orang, dia hanya nampak orang daripada luaran. Kawan tu mungkin berlakon baik sikit, berlakon lembut sikit, cakap lemah gemalai sikit, dok buat melentok sikit. Yang kita semua ni pun rabah pi. Ni umum. Jangan duk kait dengan siapa. Penampilan. Ayat-ayat manis kita pun puji, kita pun angkat, sokong. Lagi melampau ta'assub. Dia panggil apa tuan-tuan? Mentakdis, mensucikan. Tapi tuan-tuan, adakah pujian kita sesama manusia ni betul? Adakah apa yang kita kata pada dia tu betul? Kita tak tahu. Di sebalik kita, cerita yang dia tak tunjuk, lakonan dia di belakang kita, kita tak tahu. Saya tak kata kat siapa-siapa, termasuk diri saya. Sebab kita tengok luar betul lah, kita mana tahu dalam dia. Sebab itu kita sebut, satu dalam Quran kata apa? Kita tidak mensucikan sesiapa, melainkan kita hanya sebut apa yang kita tahu. Allah yang mengetahui hakikat sebenar dia. Sebab itu tuan-tuan, saya nasihat diri saya dan tuan-tuan semua, bacalah apa yang Nabi baca. Saya pun duk baca siang malam pagi petang. Takut apa? Takut Allah Ta'ala buka aib kita. Tuan-tuan baca tak?
Seingat saya masjid ni tu Imam Ustaz Hanafi duk ajar Al-Azkar. Mesti ada doa tu. Allahumma astur aurati. Kan? Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, Allahumma astur. Ya Allah, kau tutuplah. Kau tutuplah. Kau peliharalah aurati. Auratku maksudnya keaiban aku, keburukan aku, kecacatan aku, kehinaan diri aku. Wa min fawqi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Daripada kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Kita minta Allah tutup aib kita. Pasal itu Nabi kata, man satara musliman. Pasal itu kita jangan buka aib orang, jangan bercakap tentang keburukan orang. Nabi kata, man satara musliman fi dunya satarahu Allahu yaumal qiyamah. Allah akan jaga aib kita kalau kita jaga aib orang. Hadirin mukminin. Tapi yang saya nak cerita ni, kalau orang puji kawan tu, kita suka dia, kita nak ikut dia. Yang Allah puji ni buat tak reti pula. Ni Allah puji. Allah kalau dia puji, dia tahulah pasal dia maha mengetahui. Kalau kita puji boleh silap. Kan? Kadang-kadang orang tanya kita, tak salah kita. Dia kata macam mana nak ambil dia tu kerja dengan aku? Bagus, dia tu bagus. Ambil tengok tak bagus. Hang dulu puji sakan sangat. Hang dulu sokong sakan sangat. Hang tengok macam mana? Aku mana tahu. Kita manusia. Tapi Allah Tuhan Jalla Jalaluh, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan keilmunya yang meliputi alam ni, menguasai alam ni, dia tahu. So bila dia puji sahabat, the best. Jadi tuan-tuan tak mau kenal manusia yang Allah puji ni. Itu. Pasal itu saya kata tuan-tuan, saya selalu sebut, kalau nak jadikan contoh sahabat Nabi. Pasal mereka ni dah selamat, mereka ni memang dah confirm, mereka ni memang tak ada aib, mereka ni memang tak ada salah silap. Maksudnya apa? Mereka ni Allah dah bersihkan. Mereka ada buat dosa, mereka tak maksum, tapi artinya apa? Allah dah redha pada mereka, dosa-dosa mereka Allah dah ampun. Nampak? Okey? Berikutnya, Allah sebut di dalam surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun. Kita terus kita terjemahanlah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam daripada golongan al-muhajirun, yakni golongan Mekah, wal ansar, golongan Ansar, yakni golongan Madinah, dan mereka yang mengikuti golongan ini dengan baik. Allah kata apa? Allah redha kepada mereka, mereka redha kepadanya. Allah menyediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Surah At-Taubah ayat 100. Kata Al-Imam Ibnu Kathir. Tuan-tuan balik tengok surah At-Taubah ayat 100. Kalau di rumah ada tafsir Ibnu Kathir, buka tengok apa dia kata. Kalau di rumah tuan-tuan ada tafsir Ibnu Kathir, buka. Kalau tak ada tafsir Ibnu Kathir pun, tafsir apa pun tak apalah. Habis sangat orang Malaysia ni, dia akan ada satu tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang Jakim buat tu. Abdullah Basmih tulis. Syekh Abdullah Basmih. Ar-Rahman, tafsir Pimpinan Ar-Rahman Jakim. Tengok dalam tu pun boleh. Kata Al-Imam Ibnu Kathir, Ibnu Kathir kata, alangkah celakanya orang yang membenci atau mencerca sahabat, atau orang yang mencerca dan membenci sebahagian daripada sahabat. Apatah lagi ada orang yang membenci penghulu para sahabat, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Kata Al-Hafidh Ibn Kathir,
ada yang paling teruk sekali yang membenci penghulu para sahabat selepas Rasulullah wafat. Siapa dia penghulu para sahabat? Kuliah minggu depan kita akan baca tentang dia. Kita akan mula nombor 1 sahabat ni lah. Siapa dia tuan-tuan? Mesti boleh teka punya. Kata Ibnu Kathir, dia penghulu para sahabat, manusia yang paling baik selepas Nabi, manusia yang paling afdal selepas Nabi. Ibnu Kathir kata, tidak lain dan tidak bukan As-Siddiq Al-Akbar, khalifah yang paling agung, Abu Bakar bin Abi Quhafah, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata dekat siapa ni? Ibnu Kathir sedang merujuk kepada golongan yang menghina sahabat daripada kelompok Syiah. Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan, kita ambil sikit lagi. Di dalam Al-Quran juga mengangkat sahabat, memuji sahabat dan mengajar kita. Ni tanggungjawab kita, saya dan tuan-tuan semua ni. Apa dia? Mendoakan sahabat Nabi. Quran ajak suruh doa. Tuan-tuan duk baca tapi tak perasan kata doa tu untuk sahabat Nabi. Kita duk baca tapi tak tahu kata doa tu dia tuju kat sahabat Nabi. Tuan-tuan balik tengok di dalam surah Al-Hasyr ayat 8 hingga 10. Surah Al-Hasyr ayat 8, 9, 10. Balik buka tengok. Saya baca terjemahan dia. Saya baca. Dan para fuqara, fakir-fakir miskin yang berhijrah, mereka itu diusir daripada kampung halaman mereka, yakni orang Mekah, kerana mereka itu mencari keredaan Allah. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka orang yang benar. Quran kata mereka ni keluar daripada Mekah, tinggal anak bini, tinggal kaum keluarga, tinggal harta benda. Kerana apa? Kerana Allah dan Rasul. Allah kata mereka ini orang yang benar. Allah puji Muhajirin. Lepas tu Allah puji orang yang sambut mereka. Siapa dia? Ansar. Allah kata apa kat orang Ansar? Orang yang mendiami kota Madinah, mereka beriman sebelum kedatangan Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah. Mereka tidak pernah menaruh keinginan di dalam hati mereka pada apa-apa yang diberikan kepada orang Muhajirin. Orang Ansar mengutamakan orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, walaupun mereka itu sendiri memerlukan. Allah puji orang Ansar. Bagus orang Ansar ni, cinta orang Muhajirin. Tuan-tuan, kita kena faham sikit lah. Sikit ambil. Arab ni dia terkenal dengan semangat kabilah. Dia terkenal dengan semangat puak. Tak ada? Kabilah, klan ni. Puak ni. Jadi kalau orang lain daripada puak dia, payah nak masuk. Tapi tuan-tuan bayangkan, mari daripada Mekah yang tak ada hubungan darah daging, tak ada hubungan kaum keluarga, tak ada hubungan kabilah tu, mai nak duduk di tumpang tempat mereka. Mereka sambut, mereka raikan, mereka bagi anak isteri. Maksudnya mereka ada yang nak cerai isteri, suruh kahwin, bagi harta. Pasal apa? Pasal sama-sama Islam. Nampak? Sama-sama Islam, sama-sama Islam. Tak ada hubungan lebih besar selain daripada sesama Islam. Allah puji dua-dua. Lepas tu, nampak? Allah sebut tentang kita lah. Muhajirin, Ansar, dan Allah sebut tentang kita. Dan adapun orang yang datang selepas Muhajirin dan Ansar, yakni kita lah. Kita ni Muhajirin pun tak, Ansar pun tak. Kita selepas mereka. Kita kata apa? Kita kata Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Doa dah, doa ni baca. Tuan-tuan baca Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Tuhan kami,
berikan keampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang beriman lebih dahulu daripada kami. Siapa dia? Muhajirin dan Ansar. Kami ni kemudian sikit. Dan jangan engkau menjadikan di dalam hati kami dengki kepada orang yang beriman. Ni tuan-tuan, Allah ajak kita jangan ada dengki. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan ada dengki dengan orang beriman, terutama orang Muhajirin dan Ansar. Tuan-tuan, ada cerita menarik tentang ayat ni. Ada masa saya sebut. Satu hari ada satu orang laki-laki. Pasal itu tuan-tuan bila baca doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, tu tuan-tuan kena ingat ayat ini tuan-tuan sedang mendoakan untuk para sahabat. Dahsyat ni. Allah suruh kita doa untuk mereka. Ada satu orang laki-laki datang jumpa dengan Ali bin Husain. Siapa dia Ali bin Husain? Cicit Nabi. Sebab Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abu Talib. So laki-laki ni mai jumpa dengan Ali bin Husain, iaitu anak kepada Sayyidina Husain bin Ali. Lalu lelaki itu bertanya, wahai anak kepada puteri Rasulullah. Laki-laki ni mai jumpa dengan Ali bin Husain. Dia tanya dekat Ali bin Husain ni, cicit Nabi ni, dia tanya, apa pendapat engkau tentang Osman? Pasal tuan-tuan kena tahu masa tu krisis. Dia tanya, apa pendapat engkau tentang Osman? Osman, tuan-tuan tahu Sayyidina Osman. Apa jawapan Ali bin Husain? Dia kata apa? Dia kata, wahai saudara. Saya ringkaskan lah. Dia tanya macam ni. Kamu tu tanya, apa pendapat kau tentang Osman? Ni aku nak tanya Ustaz. Hang orang Muhajirin ke? Dia tanya tu mungkin dengan maksud tak elok lah. Mungkin nak suruh condemn Osman kau kan? Apa? Pasal tuan-tuan tahu, Ali berlaku krisis kan? Dengan apa dia ni? Bukan krisis Ali Osman, tapi fitnah kan? Pembunuhan Sayyidina Osman ni, naiknya Ali, pertelingkahan dengan Aisyah dan sebagainya tu, ada berlaku fitnah. Bukan mereka nak berkelahi, tapi ada fitnah. Okay, panjanglah cerita dia. Ali bin Husain tanya, kau ni orang, ayat tadi sebut apa? Muhajirin, Ansar dengan orang yang mai kemudian. Dia tanya 3 benda. Dia tanya, kau Muhajirin ke? Surah Al-Hasyr ayat 8, 9, 10 ni dia tanya kau tu, hang orang Muhajirin ke? Tak. Bukan, aku tak termasuk Muhajirin. Orang Madinah, orang Ansar ke? Dia kata tak. Ansar pun tak. Kalau Muhajirin pun tak, Ansar pun tak, orang Mekah pun tak, orang Madinah pun tak, hang orang yang kemudian. Orang yang kemudian tak payah duk cakap benda tak elok, tak payah duk cakap benda buruk, baca Rabbana ighfir lana, cukup. Tuan-tuan dapat? Pasal itu ahli sunnah bila tentang sahabat, mereka jaga mulut, mereka tak cakap benda tak elok, mereka tak komen benda buruk. Siapa-siapa yang cakap benda tak elok tentang sahabat, diragui keimanan dia. Nampak? Okey. Hadirin mukminin, sebagai penutup, masa masih ada, kita tengok sedikit tadi daripada nas Al-Quran. Sekarang kita tengok sikit dalil daripada hadis tentang kedudukan sahabat. Kita tengok Quran kata apa, ambil 2-3 ayat cukup. Now kita nak tengok hadis kata apa. Sebab tu tuan-tuan jangan taksub pada mana-mana siapa-siapa, tak payah taksub. Taksub pada Nabi, pada sahabat. Ikut Nabi, sahabat. Jalan yang paling selamat, paling benar, paling betul, paling diradai oleh Allah, jalan Nabi dan jalan sahabat. Okey. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kata apa? Nabi kata daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ni Nabi sebut kat kita kan. Nabi kata la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaq. Nabi kata jangan maki, jangan sebut benda tak elok, jangan mencela siapa-siapa daripada kalangan sahabat aku. Nabi larang. Nabi kata kalau ada di kalangan kamu yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, bukit yang paling besar di Madinah tu bukit Uhud. Kalau ada siapa yang pergi sedekah bukit Uhud, emas besar tu, dia duk rasa pahala dia besar, nak banding dengan pahala sahabat Nabi, setengah pun tak ada. Tu dia punya besar bukit Uhud tu, setengah pun tak sampai pahala sahabat Nabi punya banyak. Hadis Bukhari Muslim. Tak apa tuan-tuan, oleh kerana masa telah masuk waktu Isyak, insya-Allah kita akan sambung kuliah kita pada minggu hadapan dalam kita mengenali para sahabat. Cukuplah satu dua ayat-ayat tadi dan hadis yang kita baca ini membuktikan manusia yang telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya sahabat. Kita nak kempen orang, kita kempen siapa? Sahabat. Senang tuan-tuan. Orang tak petikai. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.